Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lalu tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Taala, insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita atau pembicara kita tentang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Adab min Sunan Abi Daud As-Sijistani rahimahullahu taala. Lalu kita pergi pada satu hadis dalam satu bab yang dipanggil babun fil haya, bab dalam malu. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis daripada Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Okey, bukan Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Okay, kata Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Okay, antara benda-benda yang manusia ambil daripada kalam an-nubuwah, al-ula, sama ada an-nubuwah al-ula daripada nabi-nabi yang pertama dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara benda-benda terawal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat ialah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak ada rasa malu, al-haya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rasa malu ini macam mana kita nak tahu apa benda yang malu ni? Sebab benda yang mendatangkan rasa malu ni adalah benda yang biasanya bawa keaiban pada diri kita. Okay, lalu Nabi SAW sebut pada dalam satu hadis, al-ithmu ma haka fi nafsik wa khashita an yattali'a alaihi nas. Satu benda yang dosa ni adalah benda yang kamu risau manusia tengok pada benda tu. Okay, so bila orang tengok benda tu, kita rasa bersalah ataupun kita rasa malu, itulah malu al-haya. Okay, macam contohlah bila kita nak kata malu, asal malu ni pada perbuatan, tapi kita nak tunjuk contoh. Bila mana aurat kan, aurat ni pun dia melibatkan benda yang memalukan kita. So bila aurat, kita nak tutup aurat, walaupun tengok Allah Subhanahu Wa Taala namakan aurat ni sebagai aurah daripada perkataan ar. Ar ni benda yang malu, yang mendatangkan haya kepada kita. Okay, so kalau kita walaupun Allah Ta'ala kata pada kita, dia tak ada, Allah Ta'ala kata, Nabi SAW pun tak kata, tapi para ulama' dia ambil daripada himpunan hadis Nabi SAW, aurat lelaki adalah antara pusat dan lutut. Okay, tapi kita sanggup tak keluar tak pakai baju? Enggak, keluar tak pakai baju atas, walaupun aurat pusat sampai lutut. Kita pun tak sanggup nak keluar tak pakai baju kat atas, sebab adanya rasa malu. Nampak? So benda yang malu ni adalah benda yang kita, bila manusia tengok, dia akan nampak benda ni sebagai satu keaiban pada diri kita. Okay, so itu al-haya. Dan Nabi SAW sebut al-haya ini adalah syu'batun minal iman, adalah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Maksudnya orang yang tidak ada rasa malu, maka tidak sempurna iman dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya benda yang sepatutnya dia rasa aib, keaiban dia, bila dia dedahkan keaiban dia, sepatutnya dia rasa malu, tapi dia rasa tak ada masalah. Okay, maka hilanglah perasaan malu pada diri dia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua orang dalam keadaan mu'afa. Mu'afa ni maksudnya semua orang berdosa. Semua orang buat benda-benda yang ada aib pada diri dia, tetapi orang tu akan mu'afa. Maksudnya dia tak nak kata mu'afa ni apa dia? Afiah ni maksudnya tenang, tenteram. Okay? Walaupun dia buat dosa, walaupun ada keaiban pada diri dia, tetapi dia tenang dan tenteram, dia tak rasa gelisah apa, sehinggalah dia menceritakan benda tu pada orang, ataupun ada orang menceritakan benda tu, menzahirkan keaiban dia. So Nabi SAW kata, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Apabila dia mula menzahirkan keaiban dia, maka afiah yang ada pada dia, ketenangan yang ada pada dia, kehidupan yang elok ada pada dia akan hilang.
Okey, sebab apa? Hilangnya rasa malu pada diri dia. So Nabi SAW sebut dalam hadis ni, idza lam tastahi, kalau kamu tak ada perasaan malu, fasna ma syi'ta, buatlah apa yang kamu nak buat. Dengan erti kata lain, mafhum dia adalah kalau kamu buat apa sahaja, okey, kalau kamu buat apa sahaja tanpa tengok ia aib atau tidak pada kamu, maka bermakna kamu tidak ada rasa malu. Okey, so sama kita tengok pada keadaan diri kita. Okey, keadaan diri kita, bila mana benda yang sepatutnya bau keaiban, aurat terdedah, ataupun bila kita dengar orang cerita tentang kehidupan peribadi orang lain, benda-benda yang bawa datang aib yang kita tak suka sebut pada kita. Tapi kita bila dengar benda ni, oh seronok, okey, tak ada rasa apa-apa, maka hilang rasa malu pada diri kita. Sebab rasa malu ni dia bukan hanya keaiban kita yang terdedah, tapi bila benda orang lain pun, bila dengar keaiban orang lain terdedah tapi kita tak ada rasa ghirah, tak ada rasa marah, tak ada rasa apa, so itu maknanya kita punya rasa malu pun dah tak ada, sebab kita seronok. Ataupun bila kita hadir ke majlis-majlis yang tak elok, bila orang tegur pada kita, kita pun jenis alah, apa salahnya duduk sini, padahal benda tu keaiban. Sanggup kita pakai tudung, pakai ni, ataupun pakai kopiah, pakai ni semua, orang jumpa dekat konsert Siti Nurhaliza, kan? Benda yang sepatutnya kita rasa malu, tapi kadang-kadang bila orang tegur apa semua, tak ada rasa pun pada diri kita. So dengan kata lain, hilang rasa malu pada kita. Bila mana dia malu ni, kita nak kata macam mana, dia adalah salah satu indikator nak tengok kita punya keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat benda tanpa kita fikir tentang aib, tentang malu, maka bermakna kesempurnaan iman kita pada Allah taala kurang. Okey, tapi bila kita nak buat sesuatu, kita fikir tentang keaiban diri kita ke, keaiban orang lain ke, bermakna adanya perasaan al-haya dalam diri kita. Okey, dan inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam nak daripada kita. Walaupun haya ni tak adalah perintah wajib kena ada rasa malu. Okey, tapi bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut antara benda-benda terawal yang diajarkan oleh para nabi dan rasul adalah ada rasa malu dalam diri kamu. Nak buat benda-benda dosa dan maksiat. Sebab tu ada hadis, ada riwayat, walaupun orang pertikaikan riwayat ni, yang pertikai maksudnya ada yang kata sahih, ada yang kata tak sahih. Hadis daripada Nabi SAW, iza betulitum fastatiru, kalau sekiranya kamu terdesak nak buat dosa ataupun nak sangat buat dosa, fastatiru, janganlah buat depan orang ramai, pergilah cari tempat berlindung. Okay. Selagi mana kita nak buat dosa dan maksiat, manusia ni siapa boleh tahu, ada time dia nak buat dosa. Okay. Kita tak boleh nak agak apa jadi pada diri kita. Tetapi Nabi SAW kata, kalaulah kamu lalu satu fasa yang kamu terpaksa nak buat dosa,